Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Jumaat 24 April 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar semua murid-murid, guru-guru, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada hari ini dengan limpah kurnianya dapat kita menyambut Ramadan Al-Mubarak walaupun negara kita sedang diuji dengan wabak COVID-19 pada hari ini. Saya yakin pada semua guru, murid-murid serta warga SK13 sedang mematuhi arahan kerajaan dengan duduk di rumah, menjaga kebersihan dan penjarakan 1 meter antara satu sama lain. Sepanjang perintah kawalan pergerakan yang dijalankan oleh kerajaan bermula daripada 18 Mac hingga setakat ini hingga 12 Mei 2020. Saya doakan moga kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah, insya-Allah. Terima kasih kepada panitia pendidikan Islam yang mengambil inisiatif dengan menganjurkan program India Ramadan bagi meningkatkan lagi penghayatan Ramadan pada tahun ini. Dalam kalangan guru, murid-murid dan ibu bapa serta yang
serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim warga sekolah. Bukan saja program ini juga menyediakan venue untuk mengisi aktiviti-aktiviti kerohanian dengan slogan Ramadan dekat di hati. Ramadan kali ini lebih bererti. Baik, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah perkongsian Eid Tazkirah, hafazan surah-surah azim oleh murid serta tadarus Al-Quran secara atas talian yang melibatkan semua warga SK13. Aktiviti-aktiviti sebegini sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan kefahaman dan menghayati Ramadan, serta dapat membantu memperbaiki bacaan Al-Quran beserta hukum tajwid yang betul. Dan mohon penyertaan pada semua guru, semua murid dan ibu bapa agar dapat sama-sama kita manfaatkan masa-masa yang sebegini. Dan semoga program ini menjadikan Ramadan yang kali ini yang lebih bererti serta dapat menjadikan kita dalam golongan yang bertakwa, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Saya akhiri dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan pelancaran program Infak Ramadan bagi tahun 2020 SK13 Sekolah Kelas Kelangan. Dan pesan saya, stay at home, duduk di rumah, kita jaga kita. Jika tidak ada apa-apa, jangan keluar rumah. Dengan ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertamanya, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan selaku Guru Besar Cemerlang SK Seksyen 13, seterusnya para pentadbir, rakan-rakan guru serta murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan, Guru Besar Cemerlang,
kerana sudi merasmikan pelancaran program Ihya Ramadan PKP anjuran Panitia Pendidikan Islam yang mana membawa tema Al-Quran dekat di hati, Ramadan lebih bererti. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dalam masa yang sama, negara kita sedang dilanda wabak penyakit COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kehadiran bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita, membersihkan rohani kita, membersihkan jiwa kita, seterusnya membersihkan negara kita daripada wabak penyakit COVID-19. Jadi insya-Allah sebelum saya berkongsi berkenaan tentang taklimat ringkas program Ihya Ramadan PKP anjuran Panitia Pendidikan Islam ini, saya nak berkongsi satu ayat Al-Quran yang mana berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga berkaitan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran padanya, hudan lin-nas sebagai petunjuk kepada sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan-penjelasan petunjuk tadi dan penjelasan kepada Al-Furqan, iaitu pembezaan antara hak dan batil, beza antara halal dan haram, baik dan buruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, semestinya kita akan bercakap tentang tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak menjadikan Ramadan pada kali ini lebih bererti dalam diri kita? Berbalik kepada ayat tadi, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kepada sekalian manusia, yang mana bukan hanya sekadar untuk kita solat, puasa, bayar zakat dan lain-lain lagi, tetapi sebagai satu petunjuk kepada seluruh kehidupan kita. Pada hari ini kita lihat bagaimana masyarakat atau umat Islam sendiri tidak menjadikan petunjuk Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan mereka. Bagaimana kita lihat pada hari ini dari sudut sosial masyarakat kita, kita lihat di media-media sosial bagaimana akhlak-akhlak yang ditunjukkan tidak mendepati dengan akhlak Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahawa umat Islam jauh terpesong daripada panduan Al-Quran dan panduan hadis Nabi SAW. Dan bulan Ramadan ini juga saya hendak menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membaca Al-Quran itu bukan sekadar untuk mengkhatamkan, bukan sekadar untuk menghabiskan juzuk-juzuk, bukan sekadar bertadarus untuk membetulkan bacaan, memperbaiki bacaan kita, tetapi kita mentadabbur Al-Quran, memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita ini lebih dekat dengan Al-Quran, supaya hati kita ini lebih memahami Al-Quran. Kalau tak faham bahasa Arab, kita boleh tengok makna dalam bahasa Melayu. Boleh kita baca bagaimana Al-Quran ini Allah ceritakan, bagaimana Al-Quran ini Allah pandukan kepada kita supaya kita berada dalam jalan kebenaran, yang mana kita ini sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kali solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus bagaimana? Adakah jalan yang lurus dengan hiburan yang melampau? Adakah jalan yang lurus dengan kita makan harta riba? Adakah jalan yang lurus ini kita makan benda-benda yang haram, rasuah dan sebagainya? Tidak. Tidak sesekali. Sedangkan jalan yang lurus ini adalah jalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yakni wa lam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada penyelewengan, tidak ada bengkok-bengkok dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini betul-betul lurus. Baik, yang seterusnya, Al-Quran ini adalah panduan manhaj para nabi dan juga manhaj para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Yang bermaksud, dan bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan kamu tidak dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-27. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW, dan semestinya menyuruh umat Nabi Muhammad SAW untuk menjiwai Al-Quran. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi SAW supaya tidak dan jangan sesekali berenggang dengan Al-Quran. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini yang bermaksud, ikutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu, jangan alpa dari membacanya. Turutilah apa yang telah dipesan. Jika kamu melakukan perkara yang dilarang oleh Al-Quran, maka jadilah kamu dalam kalangan orang yang celaka. Demikianlah merupakan jalan golongan yang ingkar meninggalkan Al-Quran, akhirnya pasti ke neraka Jahannam. Itu tafsir Imam Tabari. Jika Nabi dipesan begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita yang sentiasa dalam keadaan dosa. Nabi ini maksum, yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Tak ada kesalahan pun Allah berpesan kepada Nabi SAW dalam keadaan yang begitu rupa. Bagaimana kita? Bagaimana dengan diri kita? Baik. Seterusnya, apabila kita bercakap tentang Al-Quran, apabila kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran Karim, kita kena ingat Al-Quran ini adalah manhaj para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala ajma'in. Mereka ini kalau baca Quran bukan hanya membaca semata-mata. Berbeza dengan kita pada hari ini, sibuk nak mengejar bacaan dan hafazan supaya kita habis khatam, cepat nak khatam. Tapi bagaimana para nabi, para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala ajma'in, mereka membaca 10 ayat, lalu ditekuni, ditadabbur ayat tersebut, lantas mereka berusaha untuk mengamalkannya. Para sahabat Nabi baca 10 ayat, kemudian mereka tadabbur ayat tersebut, mereka menekuni, menghayati ayat tersebut, dan mereka juga berusaha untuk mengamalkan apa yang terdapat pada ayat tersebut. Setelah habis, barulah kemudian setelah boleh beramal, boleh mentadabbur, boleh memahami ayat tersebut, barulah mereka ke 10 ayat yang seterusnya. Itulah manhaj para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mereka ni tak gopoh nak baca Quran, tidak sibuk untuk menghabiskan juzuk sehingga khatam Al-Quran, tapi mereka ni sibuk untuk memahami apa yang terkandung dalam ayat suci. Seterusnya saya nak bercakap tentang fitnah al-mathnah. Nabi SAW berpesan satu masa nanti umat Islam sendiri akan berlaku sombong terhadap Al-Quran. Antara pesan Nabi SAW, ingatlah bahawa di antara tanda kiamat adalah galak dibacakan al-mathnah, dan tiada siapa pun yang dapat mengubah budaya tersebut. Nabi ditanya, apakah itu al-mathnah?
Lantas baginda menjawab apa yang tertulis dari buku selain daripada Al-Quran. Kita lihat pada hari ini umat Islam mengalami penyelewengan iman, penyelewengan krisis identiti dan mangsa serangan pemikiran. Umat Islam pada hari ini lebih mengagumi idea-idea asing yang datang selain daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah jika mahu jadi bijak, jika mahu pandai, perlu mencari cetusan idea daripada sumber yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini adalah kitab yang sangat agung. Banyak ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Bagaimana para saintis akhirnya menemui penemuan-penemuan baru setelah mereka mengkaji Al-Quran. Tapi umat Islam pada hari ini mereka sibuk untuk membaca benda yang lain selain daripada Al-Quran. Contohnya hari ini kita sibuk nak baca Facebook. Kalau Facebook itu terkandung peringatan-peringatan yang diambil, yang ditulis, peringatan itu untuk kembalikan kita kepada Allah, kembalikan kita kepada Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi kita sibuk baca idea-idea, cetusan idea-idea oleh manusia-manusia yang tidak berpandukan daripada Al-Quran Karim. Baik, sebagai penutup berkenaan tentang Al-Quran di hati, Ramadan lebih bererti untuk jadikan muhasabah kepada kita. Kita ini berada pada akhir zaman, yang mana akhir zaman ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kepada kita supaya menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, yang mana menjadi panduan, menjadi pedoman, menjadi benteng kepada kita daripada fitnah-fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Dan kemuncak fitnah tersebut adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang sangat dahsyat, yang mana para sahabat Nabi SAW sendiri tidak mahu bertemu dengan fitnah Dajjal ini kerana takut akidah akan terpesong daripada ajaran yang sebenar. Lalu bagaimana kita perlu menjadikan Al-Quran ini sebagai satu muhasabah kepada diri kita? Bagaimana akhir zaman ini fitnah-fitnah yang berlaku pada hari ini menjauhkan kita daripada pedoman Al-Quran Karim. Jadi saya menyeru kepada diri saya, kepada muslimin muslimat, rakan-rakan guru, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini bukan hanya sekadar membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, bukan sekadar memperbaiki bacaan kita, bukan sekadar menghabiskan juzuk, mengkhatamkan Al-Quran, tetapi paling utama adalah mentadabbur, menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda ini melalui jalan yang sangat berliku untuk menyebarkan agama Islam yang tercinta ini. Jadi sekadar itu perkongsian berkenaan tentang Al-Quran di hati, Ramadan dekat di hati. InsyaAllah semoga-moga kita menjadikan Al-Quran ini pedoman kepada diri kita, pedoman kepada keluarga kita, pedoman kepada masyarakat, kepada negara kita, insya-Allah. Baik, seterusnya saya nak bercakap tentang taklimat program Ihya Ramadan PKP Anjuran Panitia Pendidikan Islam. InsyaAllah antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan seperti mana kita lihat dalam video sebelum tadi. Yang pertama, pelancaran Al-Quran di hati, Ramadan lebih bererti, iaitu pada video ini. Dan keduanya akan dikongsikan tazkirah sehari satu risalah oleh Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Islam. Sehari satu risalah
berkenaan hadis ataupun ayat Al-Quran akan dikongsikan setiap hari selepas bermula pelancaran hari ini. Dan seterusnya, wacana ilmu bengkel pemurnian Al-Quran, bengkel permurnian bacaan Al-Quran, iaitu tadarus dan tadabbur di kalangan para guru. Jadi para guru yang mengikuti tadarus dan tadabbur ini, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan kita, mudah-mudahan kita dapat memahami sedikit sebanyak tentang ayat Al-Quran, yang insya-Allah akan diberikan 6 jam kredit insya-Allah. Dan seterusnya, program yang keempat, wacana ilmu rahsia penurunan Al-Quran, yang ini ceramah nuzul Al-Quran yang disampaikan secara online insya-Allah. Nanti saya akan berkongsi siapakah penceramah tersebut. Dan seterusnya, wacana ilmu Al-Quran pelengkap kehidupan, yang ini program khatam Al-Quran. Setelah kita habis tadarus, tadabbur tadi, insya-Allah sebelum Aidilfitri kita akan adakan program khatam Al-Quran secara live, bukan secara live tetapi secara Google Meet, secara beramai-ramai, insya-Allah sama-sama kita baca, sama-sama kita tengok dalam video tersebut. Dan seterusnya adalah program untuk murid. Program untuk murid ini adalah hafazan surah, melahirkan generasi Al-Quran. Hafazan murid ini insya-Allah murid-murid boleh menghafal Al-Quran, menghafal surah-surah yang terdapat dalam silibus daripada tahun 1 sampai tahun 6. Dan juga digalakkan murid-murid untuk menghafaz surah-surah pilihan yang mana akan dikongsikan selepas ini. Dan insya-Allah murid-murid yang boleh menghafaz, kalau boleh baca hafaz tu ingat, dan boleh, kalau boleh baca terjemahan sekali supaya murid-murid boleh faham. Bukan hanya sekadar kita baca saja, tapi mak ayah boleh berkongsi terjemahan-terjemahan Al-Quran dengan anak-anak masing-masing. Jadi insya-Allah hafazan murid ini, kalau diberikan kesempatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada hadiah murid yang boleh menghafaz ayat yang diberikan. Dan seterusnya, memandangkan kita berada dalam tempoh PKP yang Perdana Menteri kita pun tidak benarkan balik Raya Aidilfitri, insya-Allah Panitia Pendidikan Islam akan menyusun ucapan-ucapan Hari Raya Aidilfitri. Jadi bagi siapa yang berkenan ataupun siapa yang hendak berikan ucapan Aidilfitri ini, boleh PM, boleh send message pada Facebook Panitia Pendidikan Islam. Itu saja daripada Panitia Pendidikan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan program Ihya Ramadan ini, walaupun kita menjalankan secara atas talian, mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita untuk menghayati Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kita ini lebih menghayati Al-Quran berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sekadar itu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya